Okay, so hasil dia. Okay, hasil dia. Ada Aziz, bila B darab C, apa dimension yang kamu akan dapat? Dapat 2 by 2. 2 by 2. Okay. Ajaibnya ialah bila kamu tak habis darab lagi, kamu baru dapat idea darab sahaja. Okay. Daripada dimension, kamu dah boleh tahu apa hasil yang akan kamu dapat. Macam mana? Di sini. Ni 2, sini 2. Ni peranan dia. 2 by 2. Ini bermaksud hasil yang kamu akan dapat ialah 2 by 2. Kalau kes yang ni pula 1 by 3 dengan 3 by 2. Bermaksud kamu akan dapat 1 by 2 punya hasil. Okay? Ada soalan tak? Tolong tanya kalau tak faham. Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okay. Okay, so tu ialah multiplication on matrices. Okay, matrix darab matrix. So kamu darablah dengan cermat, hati-hati, jangan gelojoh. Okay. And then 2A. Okay, dia nak BC plus 2A. So BC dah settle. 2A bermaksud ini ialah scalar. Okay, scalar multiplication. Bila scalar bermaksud, contoh macam ni. 2 darab 1, 2 darab 0, 2 darab negatif 1, 2 darab 2. Dia masuk dalam sahaja. Tak susah macam matrix tu. Okay. So BC tambah 2A. Ni apa dia ni? Mana proses tambah ni? Ada Aziz ha? Terlupa letak. Lupa tak apa. Kau copy paste lupa letak kan. Gurau je gurau. Bila yakin kau buat sendiri. Buat sendiri dengan ramai-ramai sekali. Okay, faham. Okay. So BC plus 2A. So tambahlah dengan tambah dapat negative 9, 2, negative 11, 3. Betul? Kelas? Betul, madam. Betul. And then kalau tambah tu, kamu hanya boleh tambah dengan matrix yang sama dimension sahaja. Okay, sama dimension. Ni 2 by 2, yang ni pun 2 by 2. Okay, tambah tolak mesti sama dimension saja. Dia tak boleh kalau dimension lain-lain. Okay. Okay, B. D square. D square minus CB. Tadi BC. BC, yang ni CB. Kena buat semula, okay? BC tak sama macam CB nah. BC is not equal to CB. So, kena buat lain lah. Carilah CB. Okay, so CB. C, kalau kamu tengok, okay. C, dimension C ialah, mana itu lagi? Dimension C ialah 3, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 3. Okay. Macam Mina kata tadi lah. Okay. 3 times 2, 2 times 3. Kita tengok dekat number of column. Okay. Number of column matrix pertama 2. Number of rows matrix kedua ialah 2. Jadi boleh darab. Jadi bila darab hasilnya ialah 3 by 3. Okay, hasil mesti dapat 3 by 3. D square masuk D darab D lah. Okay, D darab D. Okay, so dapat CB, D square minus CB, bla 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 bla. Okay. Betul? 31, 1, 2, 22, 27, 12, 10, 19, 17. Boleh? Ada soalan tak? Tak ada, madam. Kalau ada, tolong tanya. Aishwa? Aishwa okay, Aishwa? Okey, madam. Okay, tak okay tanya. Aisyah? Okay, Aisyah? Okey, madam. Okay, good. Okay, now proceed soalan number 2. Mari kita tengok soalan number 2. Tengok buku orang lain pula. Sekejap. Soalan number 2. Siapa pula soalan number 2? Hani, Aishwa, Yasmin.
Ashwa. Ashwa dah upload dah? Dah. Dah, good. Okay. Number 2. Okay, Ashwa, explain. Tu A ke madam? 2A, yes. Yalah, kami dah habis 1B. Kamu janganlah tanya soalan yang menimbulkan syak wasangka media. 2A. Present. Kejap. Madam nak present. Kamu baca je. Kamu present daripada apa yang madam tunjuk. Sekejap. Okay madam. Okay, present. Okay, soalan dia nak A transpose B. So, ambil lah A dia matrix A tu, lepas tu tulis transpose, apa tu ambil B. Equal, lepas tu tukar dulu A transpose tu. Kiranya first row jadi first column. Second row jadi second column. Lepas tu tulis B tu. Lepas tu darab lah. Darab dah dapat jawapan dia ni 138 dan itu 76. Okay. Good. Okay. Ashwa, macam mana kamu tahu yang A transpose boleh darab dengan B? Tengok order dia. Okay, order A transpose ni apa? 2 by 2. B? 2 by 2. So hasil akan dapat apa? Apa hasil. order yang apa order hasil yang dapat? 2. 2 by 2. 2 by 2, good. Okay. So 138, 87, 6. Okay. Settle. B? Okay, soalan B ni dia nak BC in bracket transpose. So dalam kurungan tu ambil lah B dengan C. Lepas tu saya buat darab, tapi yang lecture tu dia pecahkan tulis C Dia pecahkan tulis apa? Dia pecahkan tulis C transpose. Ya. Boleh kau tembak macam tu? Boleh. Kan kita guna properties. Tak kisah. Kalau dalam lecture dia pecahkan. Lecture dia pecahkan. Ini bukan soal lecture kan. Tak kisah kalau kamu nak pecahkan pun tak apa. Kalau kamu tak pecahkan pun tak apa. Tapi kalau kamu nak pecahkan, pastikan C transpose darab B transpose. Bukan B transpose darab C transpose. Ni salah. Nak pecahkan, pecah elok. Okay, madam. Okay. Lepas tu darab lah. Tengok order dia. Order sama kan? 2 by 2. Matrix B 2 by 2. Matrix C pun 2 by 2. So hasil dia dapat 2 by 2 juga. So tukarlah ni. First row jadi column. Jadi first column. Second row jadi second column. Good. Okay. Soalan madam. Macam mana kamu boleh dapat seringkas ni? Ni kan kamu darab dapat yang itu ni kan. Kenapa kamu tak buat macam Adam Haziq tadi? Kan dia buat eksperimen banyak kan. Macam mana? Oh, saya ambil yang matrix B tu, yang first row darab dengan yang matrix C tu first column. Maksud madam kenapa tak tunjuk? Oh, tak tunjuk. Saya kira congak. Kira apa? Congak? Siapa tahu pakai kalkulator? Ada yang pakai kalkulator tak? Tak. Boleh ke pakai kalkulator? Boleh tapi tak pakai. Boleh pakai kalkulator.
Matrix kamu boleh guna kalkulator. Yes. Siapa pakai kalkulator? Alah, cakap lah siapa pakai kalkulator tu. Cuba mengaku sikit. Tak. Tak pakai? Idana, ada pakai kalkulator lah Idana? Tak ada, madam. Tak ada lah. Ha. Yang ni boleh pakai kalkulator lah. Macam mana cara dia? Nantilah madam buat video tunjuk manual lah. Ataupun kalau kawan kamu yang ada pernah buat menggunakan kalkulator pun boleh je tunjuk video. Nanti madam tunjuk. Kamu tak pernah tahulah macam mana nak gunakan kalkulator ni? Tak pernah tahu. Tak pernah tahu. Dia leceh sikit lah. Kalau tunjuk depan-depan tak apa. Tunjuk sini. Madam pun ingat-ingat lupa cara nak gunakan kalkulator tu. Macam mana nak buat? Nantilah kita bincang dulu soalan. Boleh gunakan kalkulator. Alah kamu boleh explore sendiri lah. Cik An? Cik An guna kalkulator Cik An? No, but I know how to use. Cik An tahu macam mana nak gunakan kalkulator. Okay, lepas ni kita masuk kelas Cik An. Okay, so okay, kalau tak gunakan kalkulator kita guna manual lah. Okay, manual pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi jangan careless sahaja. Kadang kalkulator pun careless juga. Kita tersalah tekan nombor. Okay, so tak ada masalah. Boleh C. Okay, C. Aishwa. Okay, C soalan dia A plus B in bracket transpose. So, bracket tu ambil lah A, matrix A plus dengan matrix B. Lepas tu campur dulu. Lepas tu tukarlah first row jadi first column. Okay, good. Well done. Tak ada masalah. Okay, nombor 3. Nombor 3, mari kita tengok siapa pula nombor 3. Nombor 3. Ilman. Ilman. Nombor 3. Kita nak cari minor untuk elemen dalam matrix ni, kita kena buang row dengan column supaya dia Kejap. Sabar. Mana dia nombor 3 kamu? Nombor 3 kamu ni? Yang atas nombor 3 ke ni? Ini nombor 3 satu. Bukan, satu. Nombor 3 kat mana? Bawah ni. Ni B. 2, 1, 3. Ini. Yelah, tak ada nombor Ilman. Bolehlah sikit nombor. Orang paling kata nombor. Orang paling kan? Bukan orang paling. Medan kata nombor, kalau paling kata number. Buat number sikit. Duduk cari nombor 3. Okay. Proceed. Dia nak apa? Soalan ni dia nak minor untuk setiap elemen dalam A. Good, dia nak minor. Untuk elemen contoh kena buang row dengan column supaya kita dapat dalam form. Elah Ilman. Ilman boleh sikit M11. Mana P title? Tulis saja, tak ada nama. M11. Ni apa? Ni M21 dia. M21. Ni M. Betul? Betul. Waduh, dia buat apa? Dia buat teka-teki pula kat medan. M12. Ni M22. Ni M32. M13. M23. M33. Iman. Buat highlight sikit. Bukan highlight ni. Kalau macam ni kan dalam PSPM ke? Silap lah. Pemeriksa tak tengok langsung.
Tapi tetap pemirsa kena tengok juga sebab kamu kena tulis. Tapi masalahnya apa benda yang kamu buat ni? Nah, tulis betul-betul. M11, okay, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Okay. Madam memang wajib lah madam. Wajib lah. M31, M11 bagai semua tu. Okay, baik. Okay, baik. So, ni kes Ilman sebab dia tulis macam ni. Madam tunjuk satu lagi cara untuk memudahkan kamu. Dia minta minor Soalan minta minor A Betul? Tengok apa yang Madam buat. M23, M31, M32, M33. Bermaksud. Okay, macam mana kamu nak buat? M48. Kamu boleh buat macam ni. Bermaksud kamu boleh letak semuanya dalam satu rangka. Okay, tak payah nak pecah-pecah pun tak apa. Okay. So kamu buatlah macam ni. So susun lah. Letak kedudukan tu kena betul. Kedudukan kena betul. Jangan salah letak salah. M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Okay. Kemudian follow buat satu and then dapat negatif 2, 20, 28. Negatif 16, 10, 14. Negatif 18, 0, 12. Okay, boleh? Faham. Boleh. Kena buat macam ni. Okay. Kiranya maksudnya perlu ke tunjuk ni? Tak perlu pun tak apa. Sebab 2 by 2 AD minus BC saja. Boleh, tak ada masalah. Nah, asalkan kamu kena tulis ni. Ni ialah step. Ni ialah step kamu. Kat sini step. Okay. Alright. Alright. So, seterusnya. Dia minta apa seterusnya? Nombor 3 tak ada apa lah. Tak apalah, Ilman sambung. Nombor 4 kali. Nombor 4 lah. Tengok nombor pun tak ada. Nombor 4 kali. Okay. Sambung. Ilman. Dia nak cofactor untuk matrix A. Okay, soalan madam. Ilman. Apa beza cofactor and minor? Ada sequence untuk positif negatif dia. Good. Pandai. Well done. Okay. Madam menggunakan soalan nombor 3. Okay, kelas. Madam menggunakan soalan nombor 3. Di mana kita dapat minor A ialah negatif 2, 20, 28. Negatif 16, 10, 14. Negatif 18, 0, 12. Ni ialah minor A. Sekiranya madam buat cofactor. Mana dia? Cofactor A. Apa benda yang madam kena tahu? Okay. Boleh tulis balik. Negatif 2, 20, 28, negatif 16, 10, 14, negatif 18, 0, 12. Madam kena letak apa? Madam kata tadi, madam kena letak. Okay, yang ni negatif. Ni negatif. Ni negatif. Ni pun negatif. Introduce yang tu sahaja. Okay. So, apa akan jadi? Equals to negative 2, negative 20, 28, 16, 10, negative 14, negative 18, 0, 0 tak masalah. 0, and then 12. Okay. So, kalau kamu tengok perbezaan, okay, kalau kamu tengok perbezaan,
minor dengan cofactor, kamu boleh nampak dari segi. Tengok sini 20, sini negatif 20. Sini negatif 16, sini 16. Sini 14, sini negatif 14. 0, 0. Okey, itu contoh lah. Contoh boleh tunjuk. Simple sahaja. Minor dengan cofactor. Minor macam tu. Cofactor hanya ubah hal lah. Simbol negatif positif tu. Letak, introduce. Okay, so nombor 4A dia minta cofactor. Okay, carilah minor dulu. Kamu cari minor bla 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 tu. Okay, and then dapat. Boleh? Ada masalah tak? Semua okay? Okay, madam. Okay, tak ada masalah ha. Ni yang kawan-kawan buat ni. Ni ialah dia nak tahu. Darab negatif 4 lah. Okay. Negatif 19, 10. Negatif 22, negatif 14, 2. Negatif 18. Negatif 6, negatif 4, 2. Bila curious lah. Kenapa ada 2 kat sini 2, negatif 4, negatif 2. Ni kamu cari determinan kau ni. Tak tulis. Ha? Perlu ke tulis ni? Tak perlu. Tak perlu. Cheng En. Perlu ke tulis ni? No. My one no. Ha? Tak ada. Tak ada kan? Irman. Siapa? Buku siapa? Tak minum telefon. Irman. Ni kamu buat apa ni? Ni kamu cari determinan ni. Dia lebih kurang macam determinan 2, 4, negatif 2. Yang ni cari determinan menggunakan row 1, 1. Row 1, 1. Menggunakan row 1. Negatif 2, 5, 4. Ini determinan menggunakan row yang kedua. Ini determinan menggunakan row yang ketiga. Tak ada situ. Okay. So, tak, dia tunjuk balik. Mind map. Okay, tengok cofactor. Cofactor hanyalah negatif 1i plus j. Okay, to the power of I plus j, negatif 1. Maksudnya dia nak tahu simbol negatif ke positif. Dia nak tahu yang tu sahaja cofactor. Okay, yang kamu buat yang darab tadi tu ialah determinan. Irman, hati-hati lah. Okay, salah faham tu. Okay. Nombor 4A, B. B dia minta apa, Iman? Cofactor juga. Cofactor juga. Iman pun buat determinan juga. Ni tak perlu dah. Ni tak payah. Sebab dia nak tahu cofactor saja dulu. Tak payah. Okay. Tu dia punya bracket besar dah. Okay, so dapat negatif 6, negatif 6, negatif 4, 0, negatif 48, negatif 44, 4, negatif 68. Okay, boleh? Settle tutor 1. Ada soalan? Ada soalan kelas tutor 1? Tak ada, madam. Ada, good. Okay, so kita ulang balik dalam tutor 1. Apa yang penting ialah darab matrix A darab matrix B. Okay, kamu kena tengok dia punya dimension. Okay, tengok dimension. Kemudian untuk addition and subtraction, dimension kena sama. Okay, dimension kena sama. Yang tu lah yang kamu kena alert. Tutor 1. Okay. Now let's proceed with tutor 2. Okay, tutor 2.
Tu Mary. Tu. Fatini, Farhah. Fatini. Fatini ada Fatini. Nurin Fatini. Okay. Fatini. Mana kawan kamu ni? Syarifah, Nurin, Fatini. Fatini. Oh, Fatini. Fatini di mana? Ada mic rosak. Mic rosak. Okay, baik. Oh, mic saya rosak. Baik. Thank you. Jangan abang. Bagi kita madam. Kalau Fatini mic rosak, kita ambil Farhah lah. Farhah. Farhah kan? 83. Sekejap. Farhah. Okay. Farhah. Ya, madam. Okay, Farhah tu. Tolong explain. Sekejap. Apa yang kamu buat? Soalan 1A tu soalan 1 dia nak determinant using form factor. Soalan A tu dia nak first row. Okay, good. First row tu 2, negatif 4 dengan negatif 2. Good. Okay, 2 negatif 4 negatif 2. Saya guna formula A11, A11, C11 tambah A12, C12 tambah A13, C13. Okay, good. Lepas tu saya ambil A11 tu, 2 tu guna formula yang negatif 1 kuasa I tambah J tu M. Ya. Lepas tu yang 5, 4, 1 negatif 3 tu saya buat sebab dia C11 saya potong C11 maksudnya? Okay. First row dengan first column. So dapat 5, 4, 1 negatif 3. Okay. Lepas tu A12 ambil negatif 4 darab dengan negatif 1 kuasa 1 tambah 2. Lepas tu negatif 2, 4 negatif 3 tu saya ambil first row dengan second column. Good. Lepas tu yang A13 tu saya ambil negatif 2 darab negatif 1 kuasa 1 tambah 3. Lepas tu first row third column dapat negatif 2, 5, 4, 1. Okay, good. Lepas tu darab je. Lepas tu guna AD tolak BC. Lepas tu dapat jawapan. Okay, good. Well done. Okay. Sama je konsep dia kalau kamu tengok kat sini kan, dia guna plus. Okay, dia guna plus. Tapi kalau M11, kalau kita guna M11, kita letak respected sign siap. Okay, contoh A11, M11 minus A12, M12 plus A13, M13. Sama saja, tapi bezanya ialah bila guna M, kamu kena alert lah apa dia punya operasi yang sepatutnya. Okey. Kalau kita tengok kat tadi
simbol ataupun M yang kita kena tahu, kita kena alert ialah di sini, sini, sini dengan sini. So kita tahulah kalau kita guna first row, okay, kalau kita guna first row ni, first row, Allah. Okay, kalau kita guna first row, sekejap. Lambat. Kalau kita guna first row, maksudnya akan ada satu operasi tolak di tengah. Macam tu. Okay. Kalau kita guna second row, ada operasi tolak di depan dan di belakang sekali. Kalau kita guna third row, operasi tolak di tengah. Macam tu. Okay, tak kisah. Kalau guna C, dia take into account plus-plus sahaja. Okay. Bila guna C, kita ambil plus-plus sahaja. Jadi kita nak tahu dia tolak tambah tu macam mana ni yang kamu akan buat ni. Ni yang kita tahu ni. Ikut kamu lah. Kamu familiar yang mana. Kalau kamu nak M11, M12, M13 pun tak apa, tak nak masalah. Kalau C11 pun tak nak masalah. Cumanya bila buat C tu dia banyak ajar lagi lah. Kamu kena tahulah. Dia punya negative 1 to the power of 1 plus 1, negative 1 to the power of 1 plus 2. Okay. Alright. So settle first row and then dia soalan boleh minta nah. Okay, soalan boleh minta find determinant using cofactor expansion by apa? First row ke, third column ke, second column ke, third row ke, second row, tak kisah. Dia boleh cari nah. Boleh cari. Third column, okay, menggunakan kolom yang ketiga. Dia suruh kita guna kolom yang ketiga. Okay, bila kolom yang ketiga, pastikan semua ni A13, C13, 23, 23, 33, 33. Okay, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Dapat sama. Make sure dapat sama. Kalau dapat lain, maksudnya masalah lah. Okay, negative 34. Okay, nombor 2. Farhah. Farhah kan yang boleh tanya ni kan? Kan. Okay, Farah, continue nombor 2. Ni nombor tu ni saya tak tahu dalam kira betul kejap. Okay, tak apa, kita tengok. Okay, tak apa. Tak apa, explain kat madam. Given that. A kuasa 2, so saya buat sebab kata tu dia bagi A sama dengan 3. So saya buat 3 dengan 3 tu je. Pasti dapat 9. Okay. Okay, B. B dia nak AB, so saya ambil 3 tu darab dengan negatif 10, dapat negatif 30. Yang C tu transpose tu dia jadi 3 je sebab dia tak ada apa yang nak tukar dengan dia. Okay. Baik. So, madam rasa kita termin satu tadi. Apa properties of determinant? Okay, kelas. Ada berapa properties of determinant? Buka buku. Ada berapa properties of determinant? Ada berapa properties of determinant? Properties of determinant sangat penting. Sebabnya dia memang akan selalu ada dalam soalan kamu. Dan kamu mesti kena guna. Sebab dia kena guna. Sebab kamu kena tahu dia. Okay. So properties of determinant. Ada berapa properties of determinant, kelas? 4. Ada? 4. Nah, so kamu kena tahu properties of determinant ni. So ada 4 properties. Yang pertama. Okay, properties yang pertama cakap if a square matrix B is obtained from a square matrix A by multiplying each element. Okay. Saya boleh tunjuk sikit. Properties ni sangat penting lah. Okay. Properties sangat penting. Boleh tunjuk sikit kamu. Jadi dah masuk soalan yang seterusnya melibatkan determinant ni. Boleh akan tunjuk sikit kat kamu. Properties of determinant.
Sekejap. Okay. So ini adalah matrices, like properties of determinant. Mana dia? Determinant. Okay. Tolong dengar betul-betul apa yang dia explain ni. Okay. Properties of determinant. If a square matrix B, okay. If a square matrix B is obtained from a square matrix A. Apa maksud square matrix? Ataupun apa order square matrix? Bagi tahu order kat madam. Kelas. Order square Row matrix. dengan kolom sama. Contoh. 2 by 2 dengan 3 by 3. Good. 2 by 2 dengan 3 by 3 sahaja. Nah. Okay. 2 by 2 dengan 3 by 3 sahaja. Determinant pun mestilah 2 by 2 dengan 3 by 3 sahaja. Okay. So dia kata, if a square matrix B is obtained from a square matrix A by multiplying each element of any row or column of A by real number of K, then ini ialah properties yang pertama. Determinant B equals to K determinant A. Bermaksud, sekiranya matrix B didapati daripada matrix A apabila matrix A didarab dengan any real number, okay. Kemudian determinant B, dia nak katanya determinant B ialah bersamaan dengan yang K tadi darab dengan determinant A sahaja. Okay. Itu first properties. Second properties. Okay. Second properties kata apa? Okay. Akif, tolong baca tak yang mana present. Second properties kata apa? Okay. Second property kata apa? If a square matrix B is obtained from a square matrix A by interchanging any two rows columns, then B equals to negative A. Salah. Oh? Apa yang salah? Determinant. Determinant. Ulang balik. Ulang balik. If a square matrix B is obtained from a square matrix A by interchanging any two rows columns, then determinant B equals to negative determinant A. Good. Okay. Jangan lupa balang tu. Matrix tu determinant. Okay. Dia nak kata apa kat sini? Dia nak cakap sekiranya if a square matrix B is obtained from a square matrix A by interchanging. Bermaksud matrix B dapat daripada A tetapi dia hanya berubah dari segi row jadi kolom, kolom jadi row. Tak kisah mana-mana pun. Tapi perubahan dia tu dari situ sahaja. Bermaksud determinant B equals to negative determinant A. Okay. Kamu kena tahu ni sebab properties ialah shortcut untuk penyelesaian kamu. Okay. Bermaksud sekiranya kamu dah dapat determinant A, nak cari determinant B tak payah nak kira balik. Okay. Just letak negative determinant A. So this is determinant B. Kamu kena faham. Okay. Yang tadi sama. And then this is number 2. Okay. Sekiranya B didapati daripada A tetapi melalui proses pertukaran row ke kolom, kolom ke row atau mana-mana sahaja, determinant B equals to negative determinant A. Okay. And then number 3. Number 3. Yusof, baca number 3.
Yusof, baca nombor 3. Yusof. Tadi ada. Dia ingat nama dia panggil sekali, dia boleh hilang tak? Yusof tak ada. Daniel, Muhammad Daniel, bukan Daniel Arif, Daniel saja. Baca Zat, properties 3. Ya, madam. Baca properties 3. Tu, yang dia present tu. Tengok tak? If A is a square matrix, then determinant A equals to determinant A transpose. Good. Mudah saja. Untuk properties yang ketiga, sekiranya diberi A. Kemudian dalam soalan, dia suruh kamu cari determinant A. Kamu pun cari. Lepas tu soalan seterusnya, find determinant A transpose. Kamu tak perlulah nak buat A transpose dulu. Kamu pilih buat A transpose, bla 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 bla. Oh, baru cari determinant A transpose. Kan? Tak payah. Nah, tak payah. Sebab apa? Sebab properties dah cakap. Properties cakap apa? Properties cakap determinant A equals to determinant A transpose. So, tak payahlah nak cari A transpose-nya matrix. Okay? Just salin balik sahaja. Macam example ni, tulis je lah 11. Tak payah nak salin. Okay? And then number 4, if A and B are square matrices, then, okay, then determinant AB equals to determinant A times determinant B. Okay? So, katakanlah soalan minta kamu cari dah. Ni, nampak tak soalan example A ni? Example 8 ni. Dia dah minta, dia dah nyatakan dah. Determinant A 11, determinant B negatif 14. Dia minta determinant AB. Okay? Tak perlulah nak darab. Faham tak? Kamu tak perlulah nak melalui proses pendaraban matrices A darab B. Tak payah. Okay? Sebab kita boleh minta shortcut. Minta shortcut daripada properties. Properties mengatakan determinant A darab dengan determinant B. So, darab je lah. 11 darab negatif 14. And then dapatlah answer kamu. Tak perlu nak darab matrix. Okay. So, now back to our tutorial 2. Ini dia tutorial. Ini 3T1. Okay. So, Farhah. Okay. Farhah. Okay. So, tengok yang A. Dia minta determinant A square. Bermaksud determinant A. Maksudnya determinant A darab dengan determinant A. Betul jawapan ni? Betul lah. Good. Tapi. Bukan. Nah, bukan. Salah. Bukan salah apa? Salah cara tulis. Determinant hanya untuk matrix sahaja. Bermaksud, sekiranya Farhah tulis macam ni, nampak tak dia macam ni? Ni apa dia Farhah? Tu apa dia tu? 3 tu matrix ke? Soalan madam. Tak. Tak, 3 bukan matrix. 3 ialah determinant. Dah jadi determinant dah pun. Okay. So ni salah ni. Konsep salah. Okay. Dia kata tulis sini. Lepas tu 3 darab 3 ni betul. 9. Jangan salah tulis. Okay. Mesti ada kawan-kawan yang lain buat macam tu. Dia buat macam ni. Dia buat determinant 3. Bukan. Nah, ni jadi modulus 3 dah. Salah. Okay. Determinant A. So 3 times 3 equals to 9. Good. Ini salah. Okay. Tulis macam ni. A transpose equals to determinant A. So, determinant A transpose equals to 3. Macam tu saja. Yang ni. Determinant AB equals to determinant A times determinant B. Bermaksud, ni salah. Okay. Bermaksud, determinant A ialah 3. Determinant B negatif 10. So, negatif 30.
Okay. Number 2. Number 3. Given that. Okay. Sarah, present. Explain. Yang ni saya buat macam soalan soalan 1 tadi. Okay. Saya cari yang dekat yang banyak kosong. Okay, good. Yang first column. Okay. Saya ambil A11, C11, A21, C21 dengan A31, C31. Lepas tu saya ambil 2 tu, saya darab dengan -1, kuasa 1 tambah 1. Lepas tu saya potong ikut first column dengan first row tu dapat 1, -1, 3. Lepas tu yang kosong tu just put kosong je sebab kalau buat pun dia tetap dapat kosong. Okay. Lepas tu darab guna A ditolak BC dapat jawapan dia 8. Pandai. Pandai. Danisha? Danisha? Danisha buat macam mana? Macam ni juga ke? Danisha tak ada komen dia. Danisha tak ada? Danisha Dia di mana? vaksin. Oh ya ke? Dia ada abang yang semalam. Patut dia panggil nama dia. Sorry Danisha. Dia marah tengok rekod ni. Dia panggil nama dia pula. Okay, Danisha tak ada. Siapa? Fatin Najla. Fatin Najla ada? Fatin Najla. Ada madam. Fatin. Ada cara lain tak yang kamu buat? Ke kamu buat macam ni juga? Sama? Sama Fatin? Fatin. Sama macam ni? Lebih kurang. Lebih kurang. Okay. Fatin. Gwyneth. Gwyneth buat macam mana Gwyneth? Yes. How you do this question? Macam ini. You boleh juga? Buat macam ini. Okay. Siapa lagi? Hani. Hani buat macam mana Hani? Madam macam ni madam. Macam ni juga? Tapi boleh kan madam terus tulis 8? Yang tu Kenapa? Kenapa tulis 8? Sebab dekat matrix kedua row 1 dengan row 2 split bertukar. Dia duduk dekat atas, yang atas duduk dekat bawah. So kalau macam ni ada pattern, kalau macam ni sama dengan 8 kan, ada negatif. Yes, yeah, well done. Nampak tak? So, semua bila dapat soalan, semua sibuk nak selesaikan. Dapat soalan nak selesai. Relax. Jangan selesai lagi, relax. Kamu kena, bila pasal determinant, bukan determinant matrices. Bila matrices, kamu kena analyse dulu untuk jimatkan masa kamu. Analyse dulu. Cuba kamu tengok contoh Madam tunjuk nah. Ni salah satu Madam nak highlight benda satu lagi. Untuk bila nak tulis matrix, pastikan kamu tulis matrix tu betul-betul. Nanti tak panggil determinant, tak apa. Okey, baik. Kelas, kita tengok. Contoh Madam bagi. Ini A, sini B. Cuba kamu analyse. Apa perbezaan A dengan B? Ataupun apa persamaan yang mereka ada? Cuba tengok. Kita tenung tengok dan kita nampak. Row pertama di sini telah berubah menjadi row kedua di sini. Kemudian kita nampak, kita tengok.
Row kedua pula, okey. Row kedua 2, 3, 2 telah berubah menjadi row pertama 2, 3, 2. Elemen sama, cumanya kedudukan sahaja yang berubah. Jadi, okey, bermaksud dia mematuhi properties yang kedua. Determinant B equals to negative determinant A. Bermaksud untuk soalan ni determinant B equals to negative A, which is 8 sahaja. Perlu kau buat semua ni? Tak perlu. Guna property sahaja. Tapi Medan kalau buat macam mana? Buat pun tak apa, tak ada masalah. Cumanya kamu guna jalan panjang lah. Okay? Ni shortcut. Lepas tu Medan kita properties ni shortcut. Okay? Analyze terlebih dahulu. Okay. Itu number 3. Mudah tak Farha? Boleh. Okay, number 4. Number 4, okay. Hence deduce the values of. Farha? Ya. Okay, buat semula. Macam mana nak buat ni? Apa jadi kat A ni? Apa jadi? Kelas, apa jadi dekat A? Apa jadi dekat A? Ni lah maksud dia A kecil ni. Farha, apa jadi dekat A? Gelap kat dia. Allah. Medan dah buat colour lain tapi Medan punya note ni dia. Dia lambat sync. Sekejap Okay. 6, 3, 3, 0, 5, 1, negatif 3, 4. Okay, kelas. Apa beza yang merah dengan yang purple? Cuba tengok. Ataupun apa persamaan mereka? Yang atas tu multiple dengan 3 kan? Oh lah. Dengan 3. Beza dia row pertama digandakan dengan 3. Yes, row pertama digandakan dengan 3. Sekejap. Dia punya, dia lambat sync. Dia lambat. So, ni ialah 1. Okay. So, row pertama yang merah. Row pertama yang merah darab 3 untuk bentukkan row pertama yang colour purple. Okay. Sekejap. Dia punya ni lambat lah. Tiga. Okay. Darab 3. Row kedua? Sama. Darab 3? Tak maksud. Tak dia darab tak berubah. Tak berubah. Okay. Row 3 kan mana juga 3 tu. Seram ni kan. 2, 1, 1 kan? Sekejap sayang. 2, 1, 1. Yang ni 0, 5, 3. Row pertama darab 3. Row kedua? Row kedua? Darab 1. Good. Row ketiga? Darab 1. Darab 1. Bermaksud K equals to 3 times 1 times 1 which is equals to 3. Nak guna properties yang ke berapa? Farha, properties ke berapa Farha? 1. Properties ke berapa Farha? Farha!
Property ke berapa? 1, 2, 3, 4. 1. 1, betul? Betul. Property 1 kata apa Farah? Dia kata if a square matrix B is obtained from a square matrix A by multiplying each element of any row of column of A by some real number K, then determinant B equal to K determinant A. Yes. Okay. So ini bermaksud, okay, untuk determinan B 633 tu bermaksud 3 darab dengan 21 which is 63. Mudah tak? Mudah. Perlu ke nak expansion, cofactor expansion tu? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Good. Okay. So macam ni lah kegunaannya. Okay. Pastikan kamu kena check. Kalau yang berubah tu row atau kolom, kena check setiap row. Kalau yang berubah kolom, check setiap kolom. Macam yang madam buat ni. Row pertama berubah darab 3 kan. So darab 3, row kedua darab 1, row ketiga darab 1. Sebab ada row yang dia elemen lain. So bila elemen lain, ni yang kamu kena alert ni. Sebab tu madam tunjuk juga, kamu kena tahu benda ni. Highlighter madam. Okay, ni kamu kena tahu. K sama dengan 3 darab 1 darab 1. 3 ni ialah beza row pertama, 1 beza row yang kedua, yang satu lagi ialah beza row yang ketiga. Okay, mari kita tengok yang B pula. Okay, B. Apa beza Farah? Kau tunggu expansion kan? Kelas. Apa beza matrix A dengan matrix yang diberi tu? Kolom dia. Kolom ketiga. Kolom? Ketiga. Kolom ketiga jadi apa? Ganda 2. Kolom ketiga ganda 2. Kolom pertama dengan kolom kedua? Ganda 1. Ganda 1. Kita tulis 2, 1, 1, 0, 5, negatif 2, 1, negatif 3, 4. Okey, kemudian ini 2, 1, 2, 0. Amir dengar tak? Amir? Okay. So, kita tengok, kita perhati. Ada beza dari segi kolom. Okay. So, bila beza dari segi kolom, kita tengok kolom. Okay. Kolom pertama. Okay, ni darab 1. Kolom kedua. Okay, ni darab 1. Kolom ketiga, darab 2. Bermaksud K kita ialah 1 darab 1 darab 2 which is 2. So, determinant B equals to 2 determinant A which is 2 times 21 which is 42. Sama tak jawapan? Sama lah. Sama. Macam itulah gunanya determinant. Faham? Faham. Okay. So, settle sampai tutup. Tutup apa? Tutup. Baik. Okay. Ada soalan nak tanya kelas sebelum kita bersurai? Ada soalan nak tanya? Madam tak ada. Tak ada, madam. Cepat je cakap tak ada ni. Tak lagu dah mampu. Apa? Sekejap lagi banyak suara yang boleh dengar. Terima kasih madam. Terima kasih. Suara tu tak perlu madam tanya-tanya. Alah, Azimah, ada Azimah. Madam gurau je. Okey. Sekejap madam nak
Madam nak tanya, Putri dengan Umi dah isi belum yang link yang Madam bagi tu? Madam, yang Yes. link tu apa tu keluar nombor 1 dengan 2 je. Saya swipe nak pergi ke kanan, nak pilih nombor yang lain tu tak dapat. Memang Oh. 1, 2 je.